Record kan? Ada. Takut nanti kan dia bilang ni. Tak, tadi dia sendiri tutup tadi. Oh, mungkin lama tak? Mungkin terlama kan? Mungkin lah, tapi berucap lagi tadi. Okey dah. Okey dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada seluruh jawatan kuasa muslimat penggerak surau kita, dan kepada terutamanya khusus yang menggerakkan kuliah-kuliah kita pada pagi ini, daripada jawatan ataupun peringkat mana sekalipun, yang mana saya kira adalah satu usaha yang sangat besar untuk kita menjayakan sesuatu, walaupun hanya sekadar kuliah saja para jemaah sekalian. Walaupun sekadar kuliah nampak macam simple, tapi daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar perkara, akhirnya kuliah tu boleh jadi sebenarnya adalah di antara usaha-usaha bersama para jemaah dirahmati Allah sekalian. Daripada yang confirmation untuk kedatangan kedatangan sama-sama kita, confirmation dengan penceramah pula lagi para jemaah dirahmati Allah sekalian. Makna kalau saya datang tak ada jemaah, tak jadi juga para jemaah sekalian, cakaplah seorang diri kan. Dan kalau ada jemaah, penceramah ni tak ada pun tak berapa nak jadi para jemaah sekalian. Kita ceramah tengok saja, tengok buku baca masing-masing. Para jemaah dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah, pertama sekali kita syukur pada Allah kerana kita dapat bertemu pada pagi ini, yang saya sebenarnya pun alhamdulillah syukur juga para jemaah sekalian, sebab hikmah di antaranya saya tengok, saya para jemaah sekalian bila sebut kalau kena attend ataupun komitmen kuliah dekat sini, tambah pula bila offer kena jadi imam kat sini para jemaah sekalian, saya mula bila kisahnya Imam Saiful dia tanya untuk
jadi imam kat sini, saya berat hati para jemaah sekalian. Berat hati sebab duk mikir komitmen, takut tak terkomit para jemaah sekalian. Itu pun orang kata habis bawah dah para jemaah sekalian. Banyak bertugas waktu siang, dan adalah sikit dalam seminggu, dalam 2 hari, Rabu, Khamis, belah malam, dan ada gilir-gilir. Itu pun orang kata tenggelam timbul para jemaah sekalian. Kan macam patutnya Rabu, Khamis ni saya tugas yang baru lepas, tapi saya ada program di Kelantan yang Rabu, Khamis, Jumaat. Semalam baru sampai, semalam baru gerak pukul 11, pagi tadi pukul 5 lebih baru sampai rumah, nak kerjakan di sini. Sebab bulan lepas asalnya kita mula, tapi dah janji kata bulan insyaAllah saya cuba sempat sampai, dan Alhamdulillah pagi ni dapat mula. Walaupun kejap lagi saya pun nak kena pergi ke pantai dalam pula, ada program dalam pukul 11.30 para jemaah sekalian. Jadi saya fikir, saya rasa berat hati para jemaah sekalian, sebab mungkin dari sudut komitmen, dan yang keduanya para jemaah dirahmati Allah, bila saya duk fikir balik, saya fikir inilah di antara hikmah untuk saya dapat bersama-sama dengan jemaah-jemaah dan karya dekat sini. Sebab kalau siapa yang duduk satu lorong serumah dengan rumah saya para jemaah sekalian, dia akan nampak kereta tenggelam timbul para jemaah sekalian. Hujung-hujung minggu selalu kereta tak ada kat rumah. Kadang ada kereta, motor tak ada. Ada motor, keretanya tak ada para jemaah sekalian. Ada masanya dua-dua tak ada. Isteri bawa kereta kerja, saya paksa bawa motor, ada urusan-urusan dan sebagainya. Dan bila kena bertugas imam dekat sini, itulah salah satu hikmah, ada masa juga. Sebab bulan lepas yang saya di tazkirah khutbah Jumaat kat sini, itulah kali pertama saya solat Jumaat di surau ni. Selama setahun lebih saya duduk kat sini para jemaah sekalian. Saya dah fikir, bagus juga, kalau tak sebelum ni tak pernah solat Jumaat sini para jemaah sekalian. Bila dah kena bertugas, adalah sikit yang kena ejas-ejas, itulah kali pertama. Jadi dapatlah juga orang kata berjemaah bersama-sama dengan sini para jemaah sekalian. Okay, baik. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita nak cuba bincangkan daripada, kita guna rujukan kitab Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar, yang mana oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan kitab ni para jemaah sekalian, dia sebenarnya ada banyak keluaran yang mungkin kita dapat sekarang pagi ni, keluaran daripada Telaga Biru, dan ada banyak pustaka Darussalam, banyak keluaran. Cuma para jemaah dirahmati Allah, yang kita akan jadikan rujukan masih di dalam kitab yang sama. Mungkin dia punya huraian tu tak sedetail daripada kitab asal yang sebenarnya para jemaah sekalian, sebab dia ada macam-macam, dan yang paling terbaru dibukukan, dia tebal lagi, dia kulit dia warna hitam keras, tapi susah nak jumpa para jemaah sekalian. Kena cari dekat dekat Bangi, di PKNS Bangi, yang Syabab, Galeri Syabab pun kadang ada, kadang tak ada para jemaah sekalian. Dan benda ni pun saya ingat sebeli di Kelantan, satu kedai tu namanya Pustaka Jafar Rawas. Situ banyak kitab-kitab, termasuklah kitab-kitab kuning, kitab-kitab pondok. Jadi tapi itu pun kadang ada, kadang tak ada para jemaah sekalian. Tapi yang kita ada ni sama juga dosa-dosa besar, kita boleh guna para jemaah sekalian. Cuma dari sudut huraian, mungkin saya akan ambil sedikit di antara huraian yang lengkap daripada kitab yang satu lagi. Sebab kalau kita tengok ni, kitab yang kita dapat daripada muka surat 1, tajuk yang pertama, dia hanya ada 3 helaian saja para jemaah sekalian. Kalau ikutkan sebenar, kalau tengok dekat dalam buku yang kita guna, kan, tajuk pertama, syirik kepada Allah. Mula dia muka surat 1, huraian atas tu sikit ayat Quran, tengok muka surat 2 ayat Quran, muka surat 3 ada hadis, dan bawah muka surat 2 pun ada hadis. Lepas tu dah habis tajuk yang pertama. Itu dia punya ringkasan yang buku yang kita ada ni. Baik, kalau ikut sebenarnya maksudnya ada banyak lagi dia punya perbincangan. Jadi tak apa, ini sebagai rujukan asas, saya akan terangkan juga lah sebagai tambahan punya maklumat. Okey, baik. Para jemaah dirahmati Allah, kita mula pada pagi ini. Bila sebut berkaitan dengan dosa-dosa besar di dalam kehidupan, ada dua, maknanya dosa besar dan ada juga dosa kecil. Ini sebut kaitan dengan dosa. Ada dosa kecil dan juga ada dosa besar. Dan dosa yang besar inilah yang kadang-kadang ramai kita terbuat tapi kita tak perasan para jemaah sekalian. Dosa kecil pun ada juga. Dosa kecil kadang kita buat, lepas tu kita ulang
semua dosa kecil ni orang kata jangan dilazimkan. Jangan dilazimkan dosa yang kecil, takut akhirnya boleh terjebak membawa kepada dosa yang besar. Dan bermakna bukanlah kita tak bincangkan dosa kecil ni satu benda yang ringan, besar juga sebenarnya. Tapi ada perbincangan tentang bab dosa-dosa besar dalam kehidupan yang kadang-kadang mudah sangat kita terbuat, tapi kita tak tahu yang benda tu termasuk dalam kategori bab dosa-dosa besar. Sebab bila sebut dosa besar ni, jalan penyelesaiannya tak ada jalan lain melainkan dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tengok dari sudut perbincangan dia. Kadang apa dosa pertama, apa dosa yang kedua. Rupanya kita nampak benda tu adalah dosa benda yang simple saja dalam hidup. Tapi kita tak rasa dosa tu adalah rupanya dia benda yang besar dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Baik. Lalu pada pagi ni kita tengok yang pertama, dosa besar yang pertama di dalam kitab yang disebutkan kepada kita iaitu dosa yang dinamakan asyirku billah, iaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang pertama sekali kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita. Sebab bila sebut berkaitan dengan syirik kepada Allah, dia bukan sekadar melalui dengan percakapan, dia bukan sekadar melalui dengan tindakannya, tetapi bila sebut syirik kepada Allah, dia melalui yang paling besar berada di dalam hati kita. Maknanya tiga elemen: percakapan, perbuatan dan juga hati para jemaah dirahmati Allah. Tiga benda ni nak kena jaga supaya tidak jatuh kepada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak buat para jemaah sekalian, dia tak buat benda yang syirik, tapi dari sudut percakapannya menunjukkan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang juga dia tak buat, dia tak cakap, tetapi yang ada dekat dalam hati ni dah menjadikan seseorang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tak cakap. Yang ke hati ni apa dia? Itulah disebut sebagai i'tiqad ataupun kepercayaan ataupun keyakinan ataupun kebergantungan. Tiga para jemaah sekalian, iaitu kepercayaan, keyakinan, kebergantungan, ataupun macam mana kita bergantung dalam hidup ni dengan pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan yang boleh jatuh kepada syirik sejauh mana dia percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang menciptakan dia dalam kehidupan, dan dia boleh percaya kepada segala-galanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepercayaan. Tadi kebergantungan. Dan yang ketiganya iaitu apa dia? Dari sudut keyakinannya para jemaah dirahmati Allah. Dia yakin betul-betul dari sudut hati. Sebab yakin ni kadang orang boleh cakap, tapi hati dia tak betul-betul yakin para jemaah sekalian. Orang contoh, dah berapa puluh tahun kita berumah tangga para jemaah sekalian, sampai satu tahap tiba-tiba suami tanya, betul tak awak masih sayang ciptakan saya lagi seperti mana awal-awal kahwin dulu? Contoh para jemaah sekalian, mulut kata betul, ataupun tanya dekat suami, bang nak tanya sikit, kita ni lama dah kahwin, saja nak tanya soalan cepuman, abang betul tak dalam hati ni 100% rasa cinta sayang lagi dekat saya macam awal-awal dulu punya kahwin? Kalau awal-awal dulu punya masa tahap perkahwinan para jemaah sekalian, suami kata betul, saya mana ada orang lain lagi dah dalam hidup Allah sajalah sehidup semati dengan saya, walaupun tak logik semati para jemaah sekalian. Semati mana boleh, satu kubur seorang tu je tak boleh masuk dua orang. Kan contoh para jemaah sekalian. Maknanya kata-kata gitu, ya ke abang cakap betul-betul ke ataupun dalam hati tu ada lain? Dah itu para jemaah contoh. Tapi janganlah dia buat gitu dah, tak baik para jemaah dirahmati Allah. Makna nak sebutnya contoh analogi kita faham dalam keadaan demikian. Maksudnya ramai orang boleh sebut, bila sebut tentang yakin, yakin tak dengan Allah tu ada? Yakin tak yang Allah ni adalah menciptakan segala-galanya? Yakin tak apa yang Allah ceritakan dalam Quran itu, ini dan sebagainya? Orang boleh jawab yakin. Tapi dari sudut kepercayaan ada yang tak berapa nak percaya. Betul ke Quran cerita caranya gini? Maknanya penyelesaian gini. Betul tak baca ayat Quran ini boleh menyembuhkan
tapi dah baca tengok tak sembuh-sembuh pun para jemaah sekalian. Ni dari sudut keyakinan. Jadi 3 perkara tu, yakin, kebergantungan, dan juga apa satu lagi ni? Ya, kepercayaan. Kita yakin dan percaya para jemaah sekalian. Baik, kita tengok huraian di antara dosa syirik menyekutukan Allah. Daripada kitab yang kita dapat disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, syirik kepada Allah Ta'ala ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dia yang menciptakan kamu, dan kamu menyembah sesuatu yang lain bersama dengan Allah, seperti batu, manusia, matahari, bulan, nabi, guru, jin, bintang, raja atau selain daripada itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, namun mengampunkan dosa selainnya, yakni syirik, bagi sesiapa yang dia kehendaki. Baik. Pertama, dalam kitab ini sebutkan iaitu bagaimanakah yang dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Huraian yang lebih jelas lagi disebut ada 2 keadaan para jemaah sekalian. Kalau huraian kitab yang satu lagi lebih jelas disebutkan bahawasanya ada dengan 2 keadaan yang boleh jadi seseorang itu syirik pada Allah. Yang dalam buku rujukan kita tengok ini salah satunya. Yang pertama para jemaah sekalian, antaranya disebutkan iaitu menciptakan kamu sekutu bagi Allah sedangkan Dia menciptakan kamu dari sudut kepercayaannya, dari sudut tindakannya, dari sudut kebergantungannya. Maknanya apa dia? Yang pertama iaitu dia menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembah batu, sembah pokok, sembah jin, sembah nabi. Walaupun orang kata Ustaz, nabi itu kan orang yang mulia, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, betul, tetapi tidak boleh sampai tahap kita menyembah para jemaah sekalian. Kena bezakan, walaupun seorang itu adalah orang yang baik sekalipun, jangan sampai kepada tahap penyembahan. Ini yang pertama kita faham. Dan ada pun disebutkan juga kepada kita selain daripada menyembah, dia mempersamakan sesuatu dengan Allah, dengan apa yang ada dalam kehidupan. Contoh dia macam mana para jemaah sekalian? Dia yang kata mempersamakan dalam hidup. Dia nampak sesuatu yang cantik, dia nampak sesuatu yang indah. Dan bila dia nampak yang indah, yang cantik, contoh apa yang cantik dalam hidup ni yang kita nampak para jemaah sekalian? Kita nampak pergi bercuti, pergi satu tempat, kita nampak cantik betul dia punya tempat para jemaah sekalian. Cantik sungguh. Maldives bagai itu dah. Pergi Maldives nampak cantik para jemaah sekalian. Pergi dekat Turki, naik dengan hot air balloon, daripada atas naik hot air balloon tu nampak seluruh para jemaah sekalian. Bukan naik hot air balloon fikir 2-3 kali. Setengah orang tanya, "Siap berbaloi tak kita naik?" Bukan, saya duk bawa group travel para jemaah sekalian. Bila sampai dekat Cappadocia nak naik hot air balloon, sekarang kena bayar 250 US. 250. Dulu sebelum ni 200 US, sekarang 250. Kalilah dengan 4, kalau duk kira RM hampir 1000. Hampir 1000. Orang tanya, "Siap berbaloi ke kita kalau naik balloon kepada?" Siap duk tanya, berapa kilometer dia punya jarak perjalanan, berapa tinggi dia punya ketinggian. Oh, macam saya pilot hot air balloon para jemaah sekalian. Dia tanya. Saya kata boleh tahan lama jugalah. Dia masa kita nak naik tu dalam keadaan suasana yang gelap, dia panaskan api, naik atas, lepas tu dia akan berjalan sejauh berapa kilometer tu Allah Alam, tanya dengan dia punya pilot. Saya tak bawa dia punya hot air balloon tu, tak tahu berapa kilometer. Tinggi dia pun berapa tinggi, boleh dikatakan tinggi juga, boleh nampak keseluruhan. Kan yang ada batu-batu dekat Cappadocia tu, tuan-tuan, para jemaah sekalian. Baik, lalu bila sebut tengok kita nampak cantik, indah. Dan apa yang dimaksudkan dengan mempersamakan sesuatu dengan Allah, dia nampak sesuatu keindahan dan dia mula membayangkan, oh tempat ni cantik, macam mana agaknya Allah jadikan. Kalaulah tempat ni begini punya cantik, maknanya Allah ciptakan tempat ni dalam keadaan yang bagaimana. Dia mula membayangkan.
Dan bahayanya para jemaah sekalian, bila dia mula membayangkan benda-benda tersebut, oh agaknya Allah jadikan gini, mungkin ni dulu kot, mungkin Allah jadikan gini, gini dulu kot. Dan bila itu macam mana Allah boleh ciptakan dalam keadaan satu tempat ada banyak benda-benda yang cantik. Bahaya bila terlampau memikirkan sampai tahap tersebut, dia boleh jadi jatuh kepada syirik. Sebab apa? Dia mula menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjisimkan yang apa dia? Dia mula membayangkan, oh tangannya pula, mula membayangkan macam mana luasnya Allah boleh ciptakan. Dia mula membayangkan, sedangkan kita tak boleh nak memikirkan sampai tahap menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh kita buat apa dia? Cukuplah kita pergi tempat yang indah, cukuplah kita pergi tempat-tempat yang cantik, kita rasa kagum, kita sebut subhanallah, kita memuji dan kita mengagungkan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlulah nak fikir sampai tahap lebih sangat para jemaah sekalian. Ada setengah orang dia jenis grup suka memikir, think tank group para jemaah sekalian. Think tank ni ada ketika ni bagus, tapi kadang-kadang bila sampai terlampau sangat, semua benda nak jadi think tank, semua benda dia nak fikir sampai melampaui batas para jemaah sekalian. Sampai boleh jadi kepada bahaya dan boleh sampai kepada syirik para jemaah dirahmati Allah. Dia menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama yang ada dekat dalam kitab kita yang boleh jatuh kepada syirik. Termasuklah macam dia menyembah sesuatu. Sebab apa? Adanya kelebihan-kelebihan sampai jadi tahap kepada penyembahan para jemaah sekalian. Nak bela pokok lidah buaya sebagai contoh. Kan, apa kelebihan pokok lidah buaya? Saya pun kurang pasti para jemaah sekalian. Dia orang kata apa? Boleh jadi apa, udara yang sihat, lebih kurang gitulah kot. Udara sihat, oksigen bila letak dekat dalam rumah. Maknanya nak buat tu buatlah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kepada tahap penyembahan. Nak jaga, cukuplah sekadar kita nak jaga, siram biar dia cantik, biar dia segar, nampak hijau para jemaah sekalian. Janganlah sampai tahap melampau pergi letak pulut kuning dekat pokok tersebut biar dia boleh sedap, dia boleh nak makan, nak hidup segar. Tu melampau para jemaah sekalian. Ni benda-benda gini kadang pelik, kadang kita rasa macam tak logik, tapi ada setengah orang buat para jemaah sekalian. Dia letak dengan kepercayaan dia apa dia? Dia percaya bahawasanya ini perlu dijaga, tapi penjagaan dia sampai tahap begitu para jemaah sekalian. Dan jadi macam manusia, biar dia boleh hidup dalam keadaan sihat, hidup dalam keadaan yang baik. Okey, itu yang pertama yang dikatakan boleh jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tak ada dekat dalam ni. Saya ambil huraian yang satu lagi daripada kitab yang kedua ni para jemaah sekalian. Yang kedua, seseorang itu boleh jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya disebabkan dengan apa dia? Iaitu dosa riya, mempamerkan kebaikan dengan apa yang telah dikerjakannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 110 yang bermaksud, maka barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia kerjakan amal yang soleh, yakni amal yang baik, dan janganlah mempersekutukan sebarang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maksud apa dia? Iaitu seseorang tidak boleh mempamerkan kebaikan amalnya untuk ditunjukkan kepada orang lain. Bahkan memadailah dengan hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Ini bentuk yang kedua. Maknanya yang kedua ni apa dia? Seseorang melakukan kebaikan dalam hidup, terutamanya dalam bab amal ibadat. Dia buat benda baik tetapi di dalam hatinya ada tujuan riya, ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh mudah, solat para jemaah sekalian. Solat, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi, apa-apa waktu solat, akhirnya tu kita sebut apa dia? Lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Cantik dah para jemaah sekalian. Lalu bila nak solat, masa tu dia solat sendiri, dia solat seorang para jemaah sekalian. Dah cantik, lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba dengar ramai orang datang. Bila ramai orang datang dengar para jemaah sekalian, mulalah terdetik dekat dalam hati ni, dah beralih, oh ya, ada orang datang kerana solat betul-betul ni. Kalau tak nanti biar orang nampak
Sebab apa? Sifir dia mudah. Yang syirik pada Allah ni, dia sembah selain daripada Allah, dan tujuannya adalah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia salat, dia sebut di mulut lafaznya lillahi ta'ala, tapi bila dari sudut perbuatan dalam hatinya dah beralih. Oh, kerana ada orang datang, dia lakukan sesuatu amalan tersebut, makna dah beralih daripada sudut niatnya yang disebutkan kerana Allah Ta'ala. Sebab tu sebenarnya berbeza lafaz dan niat, kan? Kalau kita maklum yang kita dah sebut usolli itu lafaz, yang sebenarnya niat ni dekat mana? Niat ni yang duduk dekat dalam hati. Sebab tu contoh kalau kita datang solat, terlupa nak sebut usolli fardhu maghrib, kita terus solat ikut sama dengan imam sampai akhir, solat tu dikira sah ataupun tidak? Masih tetap sah para jemaah sekalian, masih tetap sah. Contoh kita datang nak solat jemaah, tiba-tiba datang nak kerja ni jemaah sama dengan imam rakaat pertama para jemaah sekalian, nak kerja Allahu Akbar, terlupa nak sebut tadi usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, dah solat ikut sampai habis dah, baru teringat para jemaah dirahmati Allah. Maka solat yang dia buat tu adakah sah ataupun tidak? Masih tetap dikira sah. Kerana apa dia para jemaah sekalian? Yang dia terlupa tadi, yang sebutan itu adalah dari sudut lafaznya, tetapi niatnya dekat mana? Niatnya yang bermula awal tadi, dia daripada rumah yang dia nak datang tunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Sebab tu hanya sah syarat orang yang boleh mendirikan solat antaranya selain daripada Islam, dia mestilah berakal. Bila berakal ni maknanya dia orang yang waras, maknanya dia sedar, dia tahu daripada rumah tadi dia nak solat kejap lagi ni, solat tu dia tahu, dia waras, dia berakal, itu adalah solat fardu subuh. Lainlah dia niat tadi kat rumah, datang solat, tiba-tiba sampai ini solat zuhur ke solat isyak, padahal tahu dah memang waktu subuh gelap para jemaah sekalian, tapi disebabkan kadang dia ni jenis tidak berakal ataupun tak waras, sebab tu tak diwajibkan untuk solat para jemaah sekalian. Maka syarat sahnya ialah apa dia? Mesti kena berakal. Jadi sebutnya masih dikira sah dia punya solat tersebut. Cuma lebih kaedah yang terbaiknya mestilah ada lafaz dan niat. Jangan kita ambil mudah pula dapat ni, tak payah nak sebut lafaz, kita niat saja. Cuma itu in case kalau terlupa nak sebut. Jangan semua benda lepas daripada ni semua duk buat melalui niat. Zaman sekarang ada para jemaah sekalian, ada satu grup, satu kumpulan yang dia buat sesuatu benda hanya dengan melalui niat saja. Niat je dah mencukupi. Okey, kita duduk dekat sini, kita niat saja nak datang majlis ilmu, Allah akan bagi pahala, tapi tak payah datang pun para jemaah sekalian, akan melalui dengan niat saja. Duduk, ya Allah aku nak datang majlis ilmu jap lagi, insya-Allah niat yang baik kan Allah bagi pahala. Benda ni bahaya, kena hati-hati para jemaah sekalian. Takut-takut dia nampak macam betul, tapi sebenarnya dia bersimpang para jemaah dirahmati Allah. Sedangkan mestilah betul bermula dengan niat, tapi kena ada disusuli dengan usaha, disusuli dengan tindakan. Kalau tak mudah kerja kita para jemaah sekalian, bukan nak buat sesuatu niat je, tak payah usaha, tak payah bertindak para jemaah dirahmati Allah. Macam makan mudah, kalau gitu niat sajalah makan, Allah boleh bagi kenyang. Kan niat, ya Allah aku lapar ni nak makan, biarlah perut aku ni boleh kenyang, tapi tak payah tindakan, tak payah pergi ambil pinggan, tak payah ambil nasi, boleh tak kenyang? Tak boleh para jemaah sekalian. Jadi itulah dia punya ibarat contoh perumpamaan. Jadi nak sebutnya balik kepada amal ibadat. Sebab tu kena berhati-hati bila mana kita melakukan sesuatu amal ibadat yang di awalnya lafaz tu walaupun sebutannya kita dah sebut lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, tapi on the way dalam perjalanan kita sedang lakukan amal tersebut, tiba-tiba beralih pula niat. Beralih niat terus cepat-cepat astaghfirullahalazim supaya kita dapat berpatah balik para jemaah sekalian. Ini yang kita takut. Contoh bersedekah, tengah-tengah sedekah para jemaah sekalian, tabung lalu juga, tabung lalu juga masuk sedekah-sedekah, duduk rapat-rapat para jemaah sekalian, nampak jenis masuk duit biru RM1, orang sebelah duit biru juga, orang sebelah duit biru juga, sampai kat dia biru terpekat sikit, warna hijau jadi 50. Contoh para jemaah sekalian, masuk 20 dia duduk hitam, tadi semua duit biru, aku seorang masuk duit 50, dia ni lama sikit, dia lama keluar duit sikit, tarik, buat betul, nak buat cantik, masuk, nak biar orang pandang para jemaah sekalian. Kan dia kadang ada skill, ada gaya-gaya tersendiri para jemaah sekalian.
Kan dia ada gaya buat sikit lambat sikit masuk biar orang nampak. Oh nampak tak nampak 5-0 masuk dalam. 5-0 bukan 5 je, 5-0 masuk dalam. Jadi para jemaah sekalian, awal tujuan dah elok, tengah-tengah buat dalam hatinya ada tujuan yang lain, ini yang boleh merosakkan dengan amal yang dilakukan. Sebab para jemaah sekalian, kalau nak cerita tentang bab amal yang kena diikuti dengan hati ni adalah satu benda yang besar dalam ibadat yang kita buat. Apa benda yang amal kita lakukan tapi tak perlu melalui hati? Tak ada, semua kena para jemaah sekalian. Bukan sekadar amal saja, perbuatan rutin harian dalam hidup kita ni pun kalau tidak dengan melalui hati, dia tak berapa nak jadi para jemaah sekalian. Jemur kain baju tapi tak melalui hati, tak ada feel para, bukanlah makna nak jemur nak feel sambil nyanyi. Tidak pada gitu. Oh Ustaz, saya nak feel kena semua kain baju kena nyanyi sebab baru datang dia punya feel. Tidak sampai tak gitu para jemaah sekalian. Maknanya yang kata ada feel dengan melalui hati ni bersungguh para jemaah sekalian. Dan dia buat sungguh, dia sedar kain bersungguh itu melalui hati para jemaah sekalian. Saya kalau datang kuliah ni tak melalui hati tak boleh jadi para jemaah sekalian. Mata jadi ngantuk lagi, otak jadi berpusing-pusing lagi para jemaah sekalian. Semalam aku duk cakap pasal benda ni dekat sana 3 hari. 3 hari duduk dengan budak-budak yang baru dapat confirmation kerja dengan Risda. Dia kena lalui 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu tempoh induksi. Dia kumpulkan, ini pengambilan intik yang ketiga. Kumpul ada 46 orang, maka program team building. Dia cerita bercampur-campur lagi kepala para jemaah sekalian. Takut termasuk dia dalam kuliah para jemaah dirahmati Allah. Tapi kalau saya duk sebut dengan hati, kita cuba bersungguh-sungguh para jemaah sekalian. Kalau tidak, okey tak apa, baca buku semua. Okey, yang pertama, ayat Allah firman maksudnya, okey, selesai. Yang kedua apa dia? Tapi para jemaah sekalian, bila kita buat dengan adanya hati ni bermakna kesungguhan. Maknanya semua benda dalam hidup ni yang penting kita nak kena buat biar ada feel, dan feel tu tak semestinya dengan nak kena ada lagu. Dia mesti datang melalui dengan hati yang menjadikan kita bersungguh-sungguh. Amal ibadat kita bersama. Kita lakukan ibadat, solat kita buat, Al-Quran kita buat, sedekah yang kita lakukan. Inilah amalan yang mesti kena diikuti dengan hati kita. Dapat solat yang khusyuk. Nak dapat solat yang khusyuk, dia mesti kena menghadirkan hati di dalam solat. Sebab tu ulama sebut, antaranya iaitu Nabi pun sebut dalam hadis, solat ini mestilah kena khusyuk, menghadirkan hati. Khusyuk dan juga khudur di dalam solat tersebut. Menghadirkan hati ketika mana melakukan ibadat solat. Kalau bincang, orang tanya, macam mana saya nak hadirkan hati dalam solat? Kita duk datang mendirikan solat ni, inilah diri kita, ya, inilah kita punya hati. Rupa-rupanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, dia cerita ada 6 kaedah nak mendapatkan khusyuk dalam solat. Cuma saya tak nak bagi panjang cerita 6-6, saya sebut satu je yang itu pun dah besar dalam hidup kita bila cerita bab nak khusyuk dalam solat dan apa yang kita nak kena buat. Imam Al-Ghazali sebut antaranya yang pertama, kaedah nak khusyuk di dalam solat ni, ini pun dah sangat-sangat besar para jemaah sekalian. Apa dia nak khusyuk dalam solat? Mestilah pertama sekali kena ada tafahum. Apa makna tafahum? Iaitu faham dengan ibadat solat yang kita lakukan. Bayangkan hari ini 50 tahun umur kita, bermakna 50 tahun kita duk buat benda yang sama, sehari 5 waktu. Semalam subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ni hari ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kita nak buat. Tidur malam ni, bangun esok benda yang sama. Rutin kita dah buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Selang daripada tu pula buat lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak boleh ada yang miss, tak boleh ada yang tertinggal. Bermakna 50 tahun dah kita dah buat benda ni. Tapi persoalan yang besar, Imam Ghazali kata, adakah sepanjang hidup kita sampai hari ni solat yang kita buat tu betul-betul kita ada tafahum, faham dengan solat tersebut? Itu besar orang jemaah sekalian. Faham ni pula dalam bentuk bagaimana? Ini yang kata solat dengan melalui hati, menghadirkan diri kita dan juga hati kita dalam solat. Yang kata faham ni pula dalam bentuk bagaimana? Bukan sekadar kita faham solat ni, solat subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala patut kita mau sekalian-sekalian. Bukan sekadar gitu para jemaah sekalian. Yang kata faham ni sampai tahap apa dia? Daripada sudut qauli, daripada sudut fi'li, dan daripada sudut qalbi. Dia yang biasa terbang qauli fi'li, tapi ada satu yang besar sebelum daripada itu adalah qalbi.
Qalbi ni waktu bila para jemaah sekalian? Qalbi ni bermula sebelum daripada kita solat, iaitu apa dia? Niat kita para jemaah sekalian. Dan para jemaah dirahmati Allah, yang kata kena faham ni, bila contohnya daripada awal kita berniat, lepas tu fi'liyah kita, perbuatan angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ni pergerakan kita tersebut. Dan dari sudut qauliyah, mulut kita yang sebut kalimah Allahu Akbar yang bermaksud Allah Maha Besar, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kata kena ada tafahum para jemaah sekalian. Kita faham tak? Angkat tangan Allahu Akbar begini para jemaah sekalian. Kata Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, Allah yarham, para jemaah sekalian, yang mana antaranya perbuatan kita bila kita mengangkat inilah yang mana kalau kita betul-betul memahami, dekat sinilah yang membawa jiwa kita sebagai hamba kepada Allah. Ibarat dia apa dia? Bila angkat ni, maknanya satu petanda isyarat kita serah diri. Orang sebab tu kadang tengok bila polis datang nak cari penjenayah apa, angkat tangan. Tak ada saya angkat tangan para jemaah sekalian. Angkat tangan tanda menyerah diri. Banyak kadang-kadang kalau kita tengok setengah ada pemimpin dunia, kalau kita tengok para jemaah sekalian, dia naik atas pentas, ada macam-macam. Ada yang setengahnya gitu gini para jemaah sekalian. Tanda apa dia? Tanda dia rendah diri para jemaah sekalian. Ada setengah naik atas pentas, angkat kedua tangan. Kalau siapa perasan boleh tengok ada beberapa pemimpin dia angkat naik atas pentas, dia angkat kedua tangan. Maknanya bukan serah diri tak nak naik atas. Maknanya serah diri nak menunjukkan dia ni boleh rendahkan diri dia sama-sama dengan yang berada di bawah, yang mendengar bersama-sama dengan apa yang dia akan ucap, apa yang dia akan sampaikan para jemaah sekalian. Baik itu angkat tangan Allahu Akbar. Mulut yang sebut Allahu Akbar ni dalam masa yang sama kita mengagung membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam hidup kita, benda pertama sekali yang kita kena besarkan iaitu besarkan Allah sebelum membesarkan yang lain. Bangun dalam hidup kita, bila setiap pagi kita bertemu dengan kehidupan, puji Allah dulu sebelum puji benda lain. Sebab tu ada doa bangun tidur yang mula dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kena usaha untuk baca para jemaah sekalian. Jadi begitu. Sampai dalam sujud itu baru angkat takbiratul ihram, baru sebut kalimah Allahu Akbar. Yang kata tafahum ni dari awal sampai habis, belum cerita masuk dalam surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah kita duk baca setiap rakaat para jemaah sekalian. Kita nampak simple biasa tak surah Fatihah ni. Tapi apakah kita betul-betul yang kata tafahum kita dengan surah Fatihah? Dalam surah Fatihah tu dia ada bermacam-macam orang kata konsep ataupun bahagian-bahagian yang tertentu. Bermula dengan bahagian kita bertahmid, kita memuji dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua kalimah-kalimah yang dimulakan dengan mesti kita puji dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, dia step dalam hidup ni, nak sesuatu kena puji dulu baru boleh dapat. Bukan baru boleh dapat. Nak suruh isteri masak sedap, nak suruh suami belanja kita emas mulut dakak contoh, kena puji dulu. Kan contoh para jemaah sekalian. Kan nak belanja bang emas mulut dakak, minta gitu je boleh dapat, ada rezeki, maknanya mudah-mudahan boleh dapat. Tapi dia ada step dia nak lagi cantik. Bukan takat mulut dakak, lebih lagi daripada tu para jemaah sekalian boleh dapat kalau kena gaya. Abang hebat, abang bagus, sebulan ni kerja. Saya respect dengan abang, saya pun tak boleh nak buat gitu bang. Abang kerja pagi petang siang malam, saya latih, saya jaga anak kamu, saya tahu macam mana abang rasa. Kan para jemaah sekalian, dia bila puji masuk sikit, bukan takat pula dakak, lebih sikit daripada itu boleh dapat. Maknanya bila mula dengan pujian ni, itu antaranya orang kata step-step yang boleh kita dapat sesuatu sebagai contoh dalam hidup. Begitu juga doa pun kalau kita mula biasanya dengan puji-pujian. Lepas tu diikuti dengan selawat dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Dalam kitab ni antaranya dia ajar step berdoa yang cantik para jemaah sekalian dalam hidup kita ni. Pertama mestilah mula dengan memuji kepada Allah. Sebab tu bila mula biasa kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu puji Allah tu, kalimah Alhamdulillahirabbil alamin, puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau perasan orang Arab biasa dia style doa dia gitu. Bila kita angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Wassallallahu ala sayyidina, baru angkat tangan dia nak habis. Kan? Kalau tahu dengar, sebab kita punya set Wassallallahu tu ending akhir nak ambil para jemaah sekalian. Ya, tapi dia orang terbalik, dia mula letak itu dekat awal sebab berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Step yang ketiga, lepas daripada puji Allah, selawat atas Nabi, barulah dimulakan dengan iaitu merendahkan diri kita, konsep penghambaan. Allahumma rabbana zalamna, ya Allah kami menzalimi diri kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Itu step dia. Dan yang keempat, barulah disusuli dengan doa-doa yang lain yang kita nak minta, kita berhajat kepada sesuatu. Tetapi salah tak kalau terlanggar step-step ni? Tak salah para jemaah sekalian, tak adalah sampai tak dosa. Oh patutlah Ustaz tak terima doa, rupanya saya sebenarnya tonggang terbalik. Oh tak ada konsep mula dengan pujian, tak dimulakan dengan selawat, tak dimulakan dengan rasa kehambaan, rasa rendah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada, tak jadi masalah para jemaah sekalian. Cuma dari sudut cantik untuk jaga dia punya step. Balik surah Fatihah kita tadi, kalau kita nampak itulah step dia yang ada para jemaah sekalian. Pertama, puji Allah Subhanahu wa taala sampai Maliki Yaumiddin, dia membesarkan Allah yang menguasai hari pembalasan. Lepas tu bawa kepada apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dekat situ maknanya penghambaan, padamu kami menyembah dan padamulah kami memohon pertolongan. Lepas tu barulah minta dengan apa yang nak minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sampailah akhir ayat surah Fatihah tersebut. Itu maknanya nak sebut dekat sini, iaitu apa dia? Imam Ghazali sebut tafahum, iaitu antara cara kaedah nak mendapat khusyuk di dalam solat. Yang ni tak apa, nanti ada rezeki kita belajar lah bila-bila masa para jemaah sekalian, iaitu konsep praktikal solat sempurna daripada awal sampai akhir para jemaah sekalian. Ada satu kitab, tapi kitab tu kitab pondok para jemaah sekalian. Jadi kitab pondok yang dia nipis, tak tebal mana, tapi huraian dia daripada atas sampai bawah. Yang jenis cara baca dia bukan macam kita baca sekarang ni. Ni baca bahasa yang dah disusun alif, dah jadi cantik, mudah kita faham. Jenis tak pondok yang nipis tu panjang, dia nipis tapi panjang huraian dia. Maka datanglah sesuatu kepadanya, akan ia kepadanya, maka beroleh daripadanya. Kalau tak faham lain makna orangnya. Datanglah sesuatu daripadanya, apa sesuatu daripada kepadanya, olehnya, untuknya. Banyaknya orang sekalian. Nya dia tu ada makna. Hamba daripada Allah kepada hamba, kepada orang dengar dan sebagainya. Gitu. Maknanya ada satu yang kuning, nama dia Munyatul Musalli. Itu kitab lengkap, komplit cerita tentang bab solat daripada awal yang nak kita mendapatkan tafahum dalam ibadat, dalam solat yang kita lakukan para jemaah sekalian. Okey, baik. Balik pada perbincangan kita. Perbincangan kita ni tadi nak sebutnya ibadat kita ni, solat yang kita duk buat, semua mesti dengan melalui hati. Jadi hati inilah yang kita nak kena jaga para jemaah sekalian. Kadang bila time nak buat tu okey, tapi bila dah lanjak sikit hati ni mula jadi lari para jemaah sekalian. Apa nak buat bila hati ni tiba dah jadi terlari para jemaah sekalian? Balik-balik tujuan kita ingat balik asal yang kita contoh mendirikan solat. Bila nak tunaikan solat, kita solat secara berjemaah. Awal tu okey dah para jemaah sekalian. Tiba-tiba time tengah solat jemaah, imam pula duk baca panjang. Imam pula waktu subuh bertugas, suara tak berapa nak ada. Batuk-batuk pula. Lambatlah habis. Kata saya tu kan, saya pagi waktu bertugas subuh yang paling saya risau. Bukan risau apa, risau nak kena perbetulkan suara dulu sebelum bertugas para jemaah sekalian. Lepas tu bila kalau tugas waktu subuh ni, waktu malam sebelum bertugas esok ni tu ada pantang-pantang yang saya kena jaga. Antaranya malam tu start maghrib sampai dah malam tidur tak boleh minum air sejuk. Yang kedua, ini kalau jenis nak minum air sejuk sangat, tapi start kalau esoknya tugas, malam tu start mula maghrib sampai nak tidur jangan minum air sejuk para jemaah sekalian. Yang kedua, pantang tak boleh makan makanan yang berbelacan. Itu pada besar.
solat Jumaat habis daripada solat subuh, ada bacaan Quran. Imam yang bertugas kena baca satu hari satu muka para jemaah sekalian. Satu muka bersama dengan dia punya maksud. Dia tengok, oh ni kena jaga, tak boleh minum ais, tak boleh makan makanan yang ada belacan. Jadi para jemaah sekalian, itu maksudnya para jemaah dirahmati Allah. Tengah-tengah kita solat ni, contoh tadi, tengah solat tiba-tiba macam-macam sampai hati ni mula beralih lain. Lama lah ni. Jadi kalau aku mufarakah ni, aku settle dulu, settle, tak ada masalah dah. Akan bukan orang nampak pun. Para jemaah sekalian, jadi benda-benda yang gini yang kita nak kena jaga dari sudut hati, terutamanya dalam bab amalan yang kita lakukan. Baik, orang tanya, Ustaz, macam mana kalau dari sudut sedekah? Zaman hari ni, isu semasa para jemaah sekalian, kita bersedekah. Bila sedekah tu di-upkan media sosial hari ni, tak kira lah di mana-mana, televisyen, di Facebook, Instagram dan sebagainya para jemaah sekalian, updatekan sedekah yang dibuat tersebut. Sedangkan dekat sini dalam kitab ni dia sebut apa dia? Iaitu cukuplah, memadailah dengan apa yang kamu berikan. Andai niat itu kerana Allah, memadailah dengan itu sahaja. Sampai disebutkan dekat sini, biarlah Allah sahaja mengetahuinya, tak perlu orang lain untuk turut sama mengetahuinya. Ini satu bentuk larangan yang keras para jemaah sekalian. Baik, macam mana pula dalam kaedah tersebut? Bagi sumbangan, kumpul kemusnahan, lepas tu update. Okey, kutipan kita sekarang ni terkumpul, alhamdulillah kita dapat kutipan 2,000 dan sumbangan ini kita akan salurkan kepada persatuan sekian dan sekian untuk misi kemanusiaan, sebagai contoh para jemaah sekalian. Baik, dekat sini ada dua pendapat para jemaah sekalian. Pendapat yang pertama, betul ada satu pendapat yang dikatakan pandangan yang syadid. Syadid ni pandangan yang straight, pandangan yang keras para jemaah sekalian. Pandangan straight, pandangan keras ni ada ketikanya bagus pada situasi-situasi yang tertentu para jemaah sekalian. Tetapi ada ketikanya, bukan nak kata tak bagus, dia melihat pula daripada sudut konteks dakwah yang dilakukan para jemaah sekalian. Sebab dalam hidup kita, sebab tu ada masa kita kena tengok macam-macam ilmu kita kena belajar. Ilmu tentang tauhid, tentang tasawuf kita kena belajar. Tentang tauhid, tentang tasawuf ni apa dia? Inilah antara kaedah-kaedah pandangan yang syadid, yang straight. Untuk apa dia? Tujuan nak jaga hati kita para jemaah sekalian. Kalau belajar bab tasawuf, dia akan jaga hati, jaga diri kita daripada awal. Terutamanya tasawuf ni banyak bincang tentang soal hati kita para jemaah sekalian. Ada juga dalam hidup ni kena belajar dari sudut tentang ilmu berkaitan dengan dakwah. Bukan tujuan kita nak dakwah, tapi biar kita boleh nampak dalam masa yang sama ada benda yang boleh kita buat dengan tujuan ia sebagai dakwah, tapi jangan sampai kepada tahap yang melampau, akhirnya boleh merosakkan amalan tersebut. Ada juga pembelajaran hidup kita ni berkaitan dengan agama tentang bab fiqh. Untuk apa dia? Kita nak faham asal kepada sesuatu hukum, al-aslu fil asya' al-ibahah. Dia adalah harus, tak jadi masalah. Tapi kita tengok bila melibatkan dengan zaman hari ini, dengan keadaan-keadaan situasi semasa, ada ketikanya hukum tu boleh berubah jadi kepada haram disebabkan dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Ada ketikanya dia sekadar makruh sahaja para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi begitu, maknanya ada yang pertama ni, bila dalam bab kalau tersebut bagi sedekah, lepas tu upload, sedangkan tujuan bila kita bagi ni mestilah kerana Allah, tak perlu untuk orang lain tahu. Yang straight pertamanya, betul, tak perlu untuk di-upload kerana apa? Nak menjaga dari sudut amal hati. Yang kedua para jemaah sekalian, dari sisi dakwah dia boleh memberikan kesan. Dan di sini kita akan lihat yang lebih berisiko bila mana melibatkan individu ataupun perseorangan. Kalau grup ramai-ramai, insya-Allah tak jadi masalah besar. Tapi bila melibatkan perseorangan, bagi sedekah aku bagi daripada sendiri seorang ni 50,000 sebagai contoh. 50,000 daripada seorang, dia ni sajalah hamba Allah ni para jemaah sekalian, untuk tujuan misi kemanusiaan dan upload di media sosial. Upload di media sosial, saya menyerahkan bantuan sebanyak 50,000 sekalian kepada persatuan sekian-sekian untuk tujuan misi kemanusiaan. Bila individu, ini yang bahaya, risiko dia besar. Sebab apa? Syaitan akan sentiasa menyocok-nyocok dalam hati manusia. Walaupun dia kata saya tujuan buatnya adalah untuk dakwah, kalau lihat daripada sudut dakwah, dia boleh jadi pahala para jemaah sekalian. Kan orang nampak, orang tak tahu. Bila orang tak tahu tengok, oh boleh buat gini, oh dia ni ada buat gini. Maknanya
daripada dia bagi tahu dalam kaedah dia tampilkan tersebut para jemaah sekalian. Tetapi risikonya bila buat dalam bentuk perseorangan para jemaah sekalian. Buat bagi perseorangan punya pemberian tujuan dakwah, betul tujuan dakwah. Dalam masa yang sama kita takut ni permainan hati para jemaah sekalian. Syaitan cocok, takkan kau nak buat untuk tujuan dakwah sikit, banyak tu 50,000. Bukannya sikit, bukan angka yang sikit. 50,000 tu bukan semua orang, tak semua, tak ramai orang boleh buat bagi bantuan sebanyak itu. Contoh para jemaah sekalian, ini sebagai situasi contoh. Dan bila begini berlaku, orang tanya apa kaedah yang terbaik, apa cara yang terbaik. Cara pertama kita sembunyikan ataupun kita zahirkan. Jawapan dia terpulang kepada diri masing-masing. Itu kalau perseorangan. Kalau kita rasa dengan kita bagi, lepas tu kita upload, tujuan kita dakwah, kita boleh jaga hati kita, silakan, tak ada masalah para jemaah sekalian. Kita tak ada rasa nak menunjuk dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Tapi kalaulah diri kita ni, kita yang tahu, aku bagi, bila aku upload, betul ada tujuan dakwah, tetapi mesti aku ni jenis dalam hati ni ada nak tunjuk sikit, maka jalan selamatnya biar tak payah para jemaah sekalian. Tapi melibatkan ramai tak jadi isu sangat. Kumpul ramai-ramai. Okey, contoh kita semua daripada grup Persatuan Kuliah Muslimat Surah Ar-Rawdah, kita dapat kumpulkan satu amount, lalu kita bagikan atas nama Persatuan Kuliah Muslimat. Tak ada isu sangat para jemaah sekalian. Tapi itu pun kadang-kadang para jemaah sekalian, ada juga jenis yang menuntut, Kak, saya dalam ramai-ramai, saya yang paling banyak. Kak, contoh para, bukan sini para jemaah sekalian. Kak, saya dalam ramai-ramai, saya yang paling banyak daripada yang lain. Yang lain, akak tu berapa akak? Akak tu 150. Yang lain ada paling tinggi 500. Saya 5,000 kak dalam ramai. Kan contoh para jemaah sekalian. Jadi nak sebutnya, itulah ibarat perumpamaan dari sudut amalan yang dikatakan menjaga hati. Baik, muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua, ayatnya Allah berfirman, Inna syirka la zulmun azim, yang bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Ini dalil dalam hidup kita, ayat Quran yang membuktikan bahawasanya syirik ini adalah satu dosa yang besar di dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Dan ingat balik, bila berkaitan dengan dosa besar ni para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cara dan kaedah untuk menyelesaikannya tak ada cara lain melainkan dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok pada hadis di bawah tersebut. Sebelum daripada itu disebut, justru sesiapa yang mensyirikkan Allah lalu matinya sebagai seorang musyrik, maka dia pasti tergolong sebagai ahli neraka, seperti mana sesiapa yang beriman dengan Allah dan mati sebagai mukmin, maka dia tergolong sebagai ahli syurga sekalipun diazab terlebih dahulu. Itu nak sebutkan keadaan yang berlaku kepada orang yang syirik dengan Allah, keadaan bila dia mati dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana orang yang beriman dia akan masuk dalam syurga, walaupun sebelum daripada itu ada perkara-perkara, perhitungan-perhitungan yang kena dilalui, mungkin akan diazab, mungkin akan disiksa dulu oleh Allah sebelum dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang dilakukan di atas dunia. Baik, yang seterusnya Nabi SAW bersabda, ini satu kisah yang berlaku, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah, ataupun dia boleh juga asyirku billah, wa uququl walidain, wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawluz zur, wa qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Baik, hadis ni cerita hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakar. Bila sebut ada Bukhari Muslim tu, confirm dia adalah hadis yang sahih para jemaah sekalian. Sebab kalau orang tanya, Ustaz, hadis ni sahih ke tak sahih? Bab ni pun masalah hari ni para jemaah sekalian. Sedangkan tak jadi masalah besar mana sangat pun para jemaah sekalian. Kerana kalau satu hadis tu, walaupun dia tidak sahih, betul dia tak boleh dijadikan untuk hujah, tetapi hadis yang bermanfaat, hadis yang baik,
So tak ada masalah untuk kita ambil kebaikan daripada hadis tersebut, terutamanya dalam bab amalan. Baik, hadis ni cerita satu ketika sahabat Nabi SAW bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah ajukan soalan kepada sahabat, mahu tak aku ceritakan pada kamu tentang dosa-dosa besar? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, nak tak aku ceritakan tentang dosa besar yang mana ada antaranya adalah 3? Lalu sahabat-sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, boleh, silakan wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sebut antaranya yang pertama, uququl isyraku billah, ataupun syirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain, iaitu menderhakai kepada kedua ibu bapa. Setelah daripada itu, baginda pun duduk setelah bersandar, kemudian bersabda lagi, juga percakapan yang dusta. Orang yang cakap dusta dalam hidup, bahasa mudah dia orang yang berbohong. Dan Abu Bakrah juga berkata, Rasulullah sentiasa mengulangi sehingga kami berkata dalam hati, semoga baginda menghentikan kata-katanya. Hadis ni para jemaah sekalian, dia ada satu penjelasan lagi. Ada yang sebut hadis yang satu lagi ni sama juga, tapi ada yang keempat, iaitu menjadi syahadat az-zur, iaitu menjadi saksi yang palsu para jemaah sekalian. Tapi tak apa, tak jadi masalah, dia unsur kebaikan. Baik, yang pertama, bila mana Nabi dah cerita, Nabi tanya sahabat dan Nabi cerita antara dosa-dosa besar yang disebut, iaitu derhaka kedua ibu bapa, syirik pada Allah, derhaka kedua ibu bapa, dan menjadi orang yang berdusta dalam kehidupan. Sampai habis daripada itu, Nabi dah ulang sekali lagi untuk kali yang kedua. Habis daripada kali yang kedua, Nabi ulang untuk kali yang berikutnya. Dan bila Nabi ulang lebih daripada 2 kali, sampai terdetik di dalam hati sahabat yang namanya Abu Bakrah ni, dia terdetik dalam hati, harap-harap biarlah Nabi berhenti. Ibaratnya gini, saya nak sebut benda yang sama 2-3 kali para jemaah sekalian. 2-3 kali duk sebut, orang terdetik. Kali pertama okeylah untuk pengetahuan. Kali yang kedua, ya ustaz kami faham. Detik lagi. Kali yang ketiga, ya ustaz kami faham, rasa nak bangun nak sebut faham. Para jemaah, gitu dah maknanya. Maknanya bukan sahabat ni cerita gitu nak kata tak suka dengan apa yang Nabi sampaikan. Maknanya dekat sini, ini antara salah satu hadis yang bila hadis Nabi sebut lebih daripada 1 ataupun 2 kali berbentuk pesanan-pesanan, maknanya dekat situ ada satu mesej yang besar sekali dalam kehidupan kita. Bukan bermaksud hadis lain ni mesejnya tak besar. Maknanya hadis lain tu besar, dalam yang besar tu ada yang jauh lebih besar para jemaah dirahmati Allah sekalian. Contoh hidup kita ni, nak uruskan duit, kita nak buat sesuatu dengan duit. Duit ni kalau nak kira ni, nak dahulukan benda yang penting, ada banyak benda para jemaah sekalian. Nak kena bayar tu penting, nak kena bayar ni penting, nak kena bayar ni penting. Tapi ada ketikanya Allah uji dengan sesuatu, dalam penting tersebut ada satu yang lebih penting, kena dahulukan dengan jumlah duit tersebut. Paksalah tarik daripada kota bahagian tu untuk dahulukan sesuatu yang lebih penting para jemaah sekalian. Sebab apa dia? Sebab kereta ada satu je, kereta tu rosak. Itulah kereta yang mudah untuk kita bergerak, tapi dalam masa yang sama ada nak kena bayar komitmen yang lain. So penting bayar tu, tapi ada jauh yang lebih besar, lebih penting para jemaah sekalian. Baik, dekat sini apa yang besar lebih penting? Pertama, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dia melibatkan akidah, melibatkan kepercayaan, melibatkan dengan kebergantungan dalam hidup kita. Silap lari benda ni, habis melibatkan akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda ni kena cerita, kena faham sungguh. Yang kita akan ada generasi yang berikutnya. Hari ni zaman orang duk main ayat, macam mana nak sebut, dia guna mempermainkan hadis, mempermainkan ayat Quran untuk mengaburi mata-mata, terutamanya anak-anak muda hari ni para jemaah sekalian. Bila dia kaburi mata, akhirnya orang nampak macam betul para jemaah sekalian. Contoh apa dia? La ikraha fid din para jemaah sekalian. Ayat Quran lah, ayat Quran, la ikraha fid din. Apa makna dia? Tidak ada paksaan dalam agama para jemaah sekalian. Kalau guru, orang-orang nak menyesatkan orang-orang guru, anak-anak muda hari ni, dia akan cerita bagaimana dia tak payah solat pun tak apa. Ni Islam, makna nak cerita anak muda ni beragama Islam para jemaah sekalian. Tak payah solat pun tak apa, kalau ayat tutup aurat pun tak apa, tak jadi masalah. Quran cerita la ikraha fid din. Allah kata tak ada paksaan dalam agama. So kalau ada orang
Oh ya betul lah. Ayat Quran pun cerita tak ada pasal dalam agama. Tapi sebenarnya grup ni rupa-rupanya dia salah menggunakan makna daripada ayat kalimah tiada paksaan dalam agama. Sebenarnya ayat la ikraha fid din, tak ada pasal dalam agama tu ditujukan kepada orang-orang yang non-muslim yang nak masuk bersama dengan Islam. Kita tak boleh ajak dia untuk paksa dia. Kau kena masuk Islam, kena wajib kena masuk Islam. Dan masuk Islam kau kena wajib jaga salat fardu 5 waktu. Kalau tak nanti berdosa. Dia baru dengar gitu jadi keluar takut balik nak buat para jemaah sekalian. Jadi itu untuk tujuan tersebut. Dia tak boleh diguna pakai ayat la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama ni kepada siapa? Orang-orang kita yang dah lahir memang dalam keadaan Islam, yang memang kita ada kewajipan kena buat, yang memang kita ada tuntutan daripada Allah kena buat. Dia tak boleh guna ayat itu untuk tujuan tu tersebut. Dia jadi salah makna para jemaah sekalian. Contoh macam tadi, dia dah memang Islam, tapi sudah dia kata yang kita aurat pun tak apa. Dalam agama tak ada paksaan, tak ada masalah. Dia dah memang Islam tak? Islam para jemaah sekalian. Tak payah solat pun tak apa, tak dosa. Sebab Allah kata dalam Quran tak ada paksaan dalam agama. Kalau rasa nak buat, buat. Kalau rasa tak boleh nak buat, orang tak boleh nak paksa. Kalau orang datang, dia tak boleh nak paksa. Sebab Allah kata dalam Quran. Sedangkan dia lahir dalam keadaan asalnya Islam tak? Dia daripada Islam. Dia tak boleh digunakan. Bukan itu penggunaan tempat ayat tersebut para jemaah sekalian. Jadi nak sebut yang para jemaah dirahmati Allah tu besar syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pesanan yang besar yang Nabi ulang lebih daripada satu kali ni, iaitu apa dia? Uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini hari ni yang banyak berlaku para jemaah sekalian. So jadi jagalah bila tentang adab kedua ibu bapa ni. Dalam satu kitab adab orang Islam asal daripada kitab Manhaj Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dia ajar cara nak tuntut anak-anak supaya beradab dengan kedua ibu bapa. Jangan cukup sekadar bagi tahu sebab mak dah lahirkan, sebab ayah dah bagi belanja, sebab dah beli macam-macam, dah sara kehidupan untuk dia taat kepada kita sebagai mak ayah. Betul benda tu secara asasnya para jemaah sekalian. Kau kena jaga, kita kena beradab ibu bapa. Kalau pergi sekolah bagi tahu, sebab itulah mak yang melahirkan kita, ayah memberikan kita belanja dan sebagainya. Tetapi dalam Islam dia ajar kepada adab supaya lebih, iaitu apa dia? Sebab itu tuntutan suruhan daripada Allah. Kena tekankan demikian. Anak-anak kena jaga adab dengan mak ayah ni. Jangan fikir sebab kami bagi segala-galanya, tapi sebab itu Allah yang suruh. Maknanya kalau kau tak beradab, kau dah berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tekankan begitu, barulah insya-Allah dia akan jadi. Walaupun kita tak ada para jemaah sekalian, dia akan jaga adab tersebut dalam kaedah memberikan hadiah membaca Quran, berikan hadiah untuk kita yang dah tak ada para jemaah sekalian. Tapi kalau dah tekan bagi itu bagi ni, akhirnya bila kita dah tak ada, ini yang kita bimbang. Sebab apa? Fizikal mak ayah dah tak ada dah. Tapi terlupa untuk ajarkan itu adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, poin yang ketiga, takhir para jemaah sekalian, iaitu apa dia? Percakapan yang dusta, orang yang bohong. Jangan buat bohong. Ada jenis orang itu para jemaah sekalian. Dia kalau duk sembang dengan orang, tak sah tinggalkan dalam keadaan bohong para jemaah sekalian. Mesti nak tinggal perbuatan tu ada bohong para jemaah sekalian. Gitu lah. Dia sembang, kalau tak bohong, tinggal dalam keadaan bohong tu bukan dia para jemaah sekalian. Bahasa mudah dia kencing kawan para jemaah sekalian. Kencing kawan ni para jemaah sekalian, dia punya kesan bahaya lebih besar daripada kencing manis. Kencing manis ada ubat boleh turun para jemaah sekalian. Kencing kawan kantoi silap-silap kena penumbuk para jemaah sekalian. Kencing kawan. Jadi ini di antara tiga yang besar yang Nabi sebutkan di dalam hadis berkaitan dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pertemuan bulan hadapan kita akan sambung tentang dosa yang kedua para jemaah sekalian. Insya-Allah kita akan bertemu pada bulan hadapan. Sekali itu saja untuk pertemuan kita. Minta maaf terlajar ambil masa untuk saya qada sedikit sebab mula terlewat, jadi saya ambil lebihkan sedikit untuk mencukupkan waktu yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Yang baik datangnya dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Kita bertemu pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menyaksikan pertemuan kita dan mendapatkan manfaat dengan setiap pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dan minta maaf para jemaah sekalian, sekali lagi saya tak dapat nak join sama-sama lepak-lepak mengetih. Sebab soal kita ni alhamdulillah seronok. Bukan bila duduk-duduk minum, kadang orang dah ajak saja minum dulu, tapi kadang ada ketika dia cuba cari masa para jemaah sekalian. Jadi insya-Allah saya nak pergi ke pantai dalam tu pukul 11.30 11.30 insya-Allah.